syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dalam kesibukan kita menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pekerja, sebagai seorang majikan, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang hamba Allah di muka bumi, kita masih lagi mempunyai waktu dan ruang yang Allah masih berikan kepada kita dalam satu bagi kehidupan ini dengan usia kita yang telah menuju ke senja. Mudah-mudahan dengan kesempatan waktu itulah kita isi dengan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, dah setahun saya tak main sana. Lama walaupun online hari live hari tahun lepas lah, setahun lah. Walaupun bukanlah setahun tu, maksudnya jangka tahun yang akhir 2021. Ni 2022 sekali mai perubahan, itu nampak macam tak ada langsir ni nak raya kita sama langsir mai. Tak tahulah saya nampak dia tak ni. Itu nampak macam ada tidak ada, ni ada sekali dengan langsir ni, masya-Allah. Mai pula saya tak tahulah ada pelamin kot ni. Tak tahulah kan, tapi tak apa. Perubahan berapa? Mungkin juga ni adalah persiapan kita untuk Ramadan. Semalam saya di Belah Rani. Malam sebelum tu saya di Lengging. Masjid baru, surau baru, kapel baru, semua baru. Malam sebelum tu saya di mana? Saya di JB. Sama juga. Bila tanya balik siang pagi tu dia pun bergotong royong. Sebab apa? Sebab nak sambut hari yang baik dan hari yang mulia, iaitu Ramadan dan Mubarak. Saya kata tanya kepada pihak masjid surau yang menjalankan satu usaha untuk memberikan rasa kepuasan dan keselesaan. Ya. Apapun tuan-tuan dan puan sahabat rahimahullah sekalian, malam ni saya hanya sekadar untuk memberikan peringatan ringkas lah, berkongsi. Entah mungkin senarai semak, mungkin juga kalau sebut dalam bahasa orang putih itu checklist lah. Ya. Senarai semak kita terhadap persiapan akhir kita menjelang Ramadan. Dan saya yakin semua orang yang duduk dalam surau kita ni, yang tengok saya melalui Facebook live ni, semua dah menyediakan perkhidmatan terbaik untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak nanti. Ya. Kalau tidak percaya saya tanya, tuan-tuan dah beli dan belum raya? Tak beli ni? Tak beli lagi. Tahun lepas tak pakai. Bocor rasa depan awal. Mereka tak upload dalam Facebook tak apa. Mereka upload macam buku malam tahun lepas. Tak apalah. Yang penting setiap kita ni nak sambut Ramadan berbeza-beza. Maka sebab itulah orang cerdik pandai menyatakan bahawa kita yang nak sambut Ramadan ni, dia perasaannya berbeza-beza. Boleh diberikan kategorinya begini. Orang pertama yang perasaannya tak sama menanti Ramadan, iaitu apabila dia tahu tentang seorang yang dia minat. Ni ibaratnya, contoh, dia minat pada seorang yang dia minat. Kita sebutlah personality TV. Dia minat dekat seorang tu, bukan dekat nama samaran, nama timbangan, nama glamour, semua dia hafal. Kan? Bukan dekat nama, tarikh lahir, makan minum, apa paling dia suka, paling dia tak suka, warna kegemaran dia, semua dia hafal. Kan? Facebook dia, IG dia, media sosial, semua dia tahu tentang aktiviti. Dikabarkan dia akan main ke surau kita malam ni, contoh. Dia lah di antara jemaah yang akan sampai awal. Sebab dia nak tunggu dia punya orang yang paling dia minat. Nak main ke surau? Contoh. Tu orang yang pertama. Orang yang kedua, main-main macam biasa, main-main. Tiba-tiba selebriti tu kan. Tanya jemaah, siapa tu kan? Lah tu yang Ustaz glamour tu. Tapi kan Ustaz Nabil Ahmad dalam forum perdana tu. Macam pernah tengok lah. Ni Ustaz Nabil tu ni. Nampak dia handsome dalam TV, nampak lagi handsome. So dia tacap lah tu. Dia kenal tapi dia macam teragak-agak. Dah masuk masjid, mula kuliah, ada lima orang tanya, siapa ceramah malam ni? Ustaz Nabil tu dalam personality TV. TV mana? TV 1. Tak boleh tengok pun. Teruk sangat. Ni contoh 3 orang apabila dengan berhadapan dengan seorang yang kita minat. Baik, itulah gambaran bagaimana kita nak sambut Ramadan. Orang pertama, orang yang tahu tentang Ramadan yang ada banyak kelebihan, dia tak sama-sama nak tunggu Ramadan. Dia punya excited dia beza dengan orang lain. Orang lain bisa-bisa dia punya excited tu tunggu lebih awal daripada orang lain, terutama. Golongan kedua ni, bila minggu depan nak Ramadan ni,
kurma tak cari lagi. Kan? Biji tasbih tak cari lagi. Biji selasih tak cari lagi. Sekarang jadi biji dia cari. Biasalah kan. Tu tak kira balik dia bawa itu. Kembang semangkuk. Apa lagi? Agak-agak terletak dah. Tu buat jeli-jeli tu. Nak buat nanti untuk buka puasa. Betul. Golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, ya malam ni nak tarawih dah. Tepuk baru. Golongan ketiga maksudnya dia tak sedar bahawa kehadiran Ramadan dah menghampiri dan dekat. Sebab itulah tuan-tuan, sebab rahmatullah sekalian, apapun kita sendiri yang tahu bagaimana perasaan kita terhadap nak sambut Ramadan dan Muharram. Itulah di antara wajah keterujaan. Macam tadi tuan-tuan, saya pergi ke Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Saya pergi ke Jabatan Mufti Negeri Sembilan sebab dapat satu jemputan khas daripada Jabatan Mufti. Bukan pergi angkat nikah, pergi temu duga tauliah. Yang menemu duga saya adalah saya bersama Mufti sendiri. Nah, dia aku. Dia kata, Ustaz, nombor berapa bilik? Saya nombor satu cepat kot. Nombor satu buat cepat. Tapi buat cepat tu paling lambat sekali. Dia cepat nak masuk tapi lambat nak keluar. Allah pilih. Tengok masuk tu Datuk Mufti. Tu esok dia akan juga Datuk Baharum. Dia dah kuasa Tuan Negeri. Unggah. Pakai kenyang dua orang tu tengok kita. Macam bisa tengok. Ya tu, ya. Saya bisa. Saya pun bisa tengok Datuk dua orang. Apalah sebab kita bisa kenal juga. Sembang lama juga lah. Alhamdulillah, dia tanya sikit lah. Tak tanya banyak, tanya harap. Alhamdulillah, harap faham. Kita nak jumpa Mufti, susah. Bila kita masuk jumpa Mufti, dalam keadaan kita nak menunggu, hilang perasaan takut sebab kita nak jumpa Mufti. Teruja saya sebut tuan-tuan, ni kisah benar berlaku bila minggu lalu ketika saya berada di Bumi Papar, Sabah. 3 hari saya pergi Sabah, Papar, Kimanis, Keningau, 3 tempat. Ikut susun program-program melibatkan dakwah di surau dan masjid. Tapi yang menganjurkan program ini adalah sahabat masjid. Kita nama sahabat masjid. Mereka adalah golongan muda. Orang muda. Yang syoknya, mereka telefon saya pada hujung tahun lepas dengan bulan 1. Masa nak kontak dengan Ustaz Nabil ke ni? Ya, saya kata Ustaz Nabil. Ustaz, kami nak jumpa Ustaz Bumi Sabah. Saya kata insyaAllah boleh. Tapi saya tak kenal siapa yang telefon saya ni. Dia sebutlah nama dia sekian-sekian. Dia pun orang Papar. Cuma dia ambil nombor saya ni daripada kawan dia daripada Tawau. Ketika bulan 2 lepas tu saya ada program di Tawau. Dia ambil nombor saya. Dia berhubung dengan saya terus lah. Ketika tu saya pergi Tawau masa tu program dengan Ustaz Asma Harun. Jadi kebetulan dah dia ambil nombor. Saya kata tak apa lah. Tapi yang menjadikan saya agak keliru apabila dia kata Ustaz boleh tak beli tiket flight dulu. Nanti kalau ada rezeki kita bayar. Macam penganjur kali ni. Kalau penganjur tak tanya suruh beli tiket, lepas tu ada rezeki kita bayar. Kalau dia suruh kita beli tak apa, tapi bayarlah. Bawa berapa duit kan? Ni suruh kita beli tiket, kalau ada rezeki kita bayar. Dah suruh beli tiket sini, kita scammer kan? Jadi saya tak berapa nak yakin lagi. Sehinggalah dia panggil, dia telefon saya pada ketika tu, dia suruh bercakap dengan Imam Daerah Papar, Tuan Haji Jaafar. Bila saya cakap dengan dia, barulah saya lagi yakin lah. Takkanlah tu imam nak bohong kot. Dia sebut, tu imam sebut, ni program anak muda Ustaz, kita nak mengimarahkan orang-orang kampung dengan program-program surau dan masjid. Tambah-tambah nak Ramadan. Bila dengar nak Ramadan, saya rasa saya tak tolak. Saya nak pergi. Saya tak apa, insyaAllah. Macam petang ni lah, patutnya saya pun saya tak larang hati. Dan semalam saya di JB tuan-tuan, bergerak pukul 4 pagi, mesyuarat pukul 9.10 sampai pukul 12.01. Makan-makan dengan mereka, habis tu balik malam kuliah di Bangi. Tu pagi tadi saya bisa aja dia macam intong lah boleh buat. Tadi dia bila Tuan Zul mesej, Ustaz malam ni on. Alamak, janji dah kan mau tak mau kena main. Tak apa. Balik cerita tadi. Bila dah confirm, saya beli tiket flight RM919. Tak apa. Tak apalah sebab nak pergi. Duk fikir ada rezeki dia berbayar, tak ada rezeki. Alah tak apalah tak buat lah. Sampai sana yang sambut saya budak-budak muda. Ya. Tapi mengejutkan saya sebab seorang rambut panjang, seorang ikat belakang buat jatuh jam. Ya, betul nak sambut saya buat majlis dakwah ni. Seorang lagi pakai seluar 3 suku. Macam pergi pasar malam. Ni macam ni. Kita kalau bumi tabah ni, tak apalah. Kau pun ambil beg kita mau parti dia pun lari beg. Ikut di formula beg. Sampai naik kereta. Orang yang pemandu driver pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada tangan depan sampai tangan belakang. Tentu pula. Naik lagi cuak. Orang ni bukan dia ni.
Aku duduk Sabah, kalau duduk dekat belah Tanjung boleh panggil hello kawan-kawan. Sabah nak cari Sabah. Oh doa ya Allah, aku bayar dia tak Allah jaga aku ya Allah, selamat aku ya Allah. Bukan tak percaya, bimbang tu dah sikit. Bila sampai ke masjid jumpa dengan Haji Jaafar, saya doa. Itu ya. Tuan-tuan, selama 3 hari saya duduk sana. Mereka ni budak-budak kampung. Saya tak berapa nak kenal, tapi biasalah kita tengok sahabat-sahabat orang Sabah ni tak semuanya macam kita. Ya, dari sudut pakaian, dari sudut rupa dan sebagainya, tapi keseronokan tu saya nampak. Saya nak makan apa Ustaz, apa saya tuang. Dia tuang layak. Macam ni dia buka. Apa Ustaz, apa? Saya tuang. Dia tuang layak ni. Kan. Lepas tu elok saya nak minum pula. Tak apa Ustaz. Saya ambil. Dia ambil pula, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dah agak. Maksudnya setiap apa yang saya nak buat semua. Saya nak masuk surau, nak masuk masjid. Tak apa Ustaz, tinggalkan saya pusing Ustaz. Dia tolong angkat. Kita macam aku ni bukannya VIP sangat. Rupanya dia cerita, Ustaz sebenarnya kami rasa teruja dengan Ustaz. Sebab satunya Ustaz orang Semenanjung, yang kedua Ustaz orang TV, yang ketiga Ustaz glamour. Dia kata, saya tak kata. Kalau dia glamour, saya berangguk lah ya. Saya nama tu je yang glamour, bukan saya glamour kan. Suat nama tu memang popular. Sampai sana sebut bersama dengan Nabil Ahmad, semua pakat main. Bila saya mula cakap, semua pakat balik. Saya orang bukanlah, dah balik tu budak-budak nak balik awal. Sebab kita ceramah kadang-kadang dah, yelah sana awal, maghrib sana dekat pukul 6 kan. Ini maghrib pukul 7, sana maghrib pukul 6. Habis pukul 9, pukul 6 kedai dah tutup dah di papar tu. Sunyi terus. Kedai mati terus kat situ. Baik, masa saya nak balik, dia pun pakat menangis. Semua menangis. Kita jadi macam syahdu lah pula. Rupanya dia bercerita, Ustaz, ini secara jujur kami bagi tahu. Dalam hidup kami, inilah kali pertama rasanya kami dapat satu solat subuh berjamaah di masjid selama 3 hari. Sebab saya balik 3 hari itulah kami dapat sembahyang subuh berjamaah di masjid. Sepanjang kami hidup tak dapat lagi kami buat solat subuh berjamaah di masjid 3 hari itu. Ada mungkin sehari, lepas tu minta buka. Bila Ustaz main, kami rasa kami dah mampu untuk mengatur jadual untuk memenuhi kehendak sebagai seorang hamba. Lupa menyanyi. Lepas tu bacaan Fatihah, saya tasbihkan juga. Ya, ada kekurangan tapi saya cakap tak apa. Kurang tak apa, tapi jangan tak baca. Biar kita baca dalam keadaan kadar yang kurang, tapi kita masih belajar untuk kita menambah kekurangan menjadi lebih besar. Saya bagi semangat. Tuan-tuan sebab rahimahullah sekalian, macam saya balik sampai hari ni pukul 4 pagi duduk mesej saya. Salam subuh Pak Ustaz. Pukul 4 pagi, subuh mana kita? Pukul 6. Lepas pukul 4 ialah pukul 5 subuh. Lepas pagi awal. Salam subuh Pak Ustaz. Lepas kita pun jawab dah pukul 6. Waalaikumsalam. Ustaz lewat bangun hari ni? Ya Allah lama. Kan? Jadi maksudnya kita in touch dengan mereka. Tapi yalah, itu di antara sifat yang orang kata manusia apabila teruja dengan sesuatu. Maka sebab itulah saya nak timbulkan di awal ni tuan-tuan, bagaimana sepatutnya kita merasa teruja dengan Ramadan yang 2 tahun dah Allah bagi dengan ujian pandemik COVID-19 ni, macam-macam kita lalui. Kan? Satu fasa kita tak main masjid, kita pula jadi imam di rumah. Betul? Para isteri dan juga anak-anak, para tu bagi faham sikit, para isteri. Dia tak sebut para suami dan para isteri. Faham? Tak faham sudah? Apa alamat? Mayang di rumah. Tahun lepas boleh mayang masjid tapi tak balik raya. Tahun ni insya-Allah kita dapat sembahyang di masjid kan, berjamaah di 9 insya-Allah. Allahumma amin. Insya-Allah tak lama dah saya lupa tadi nak bisik kat Tok Mufti, apa tak beritahu. Tak beritahu ni. Duduk. Nanti saya dah hampat dah. Wilayah saya pun dah hampat dah. Tunggu ni 9 insya-Allah. Amin insya-Allah. Tak lama dah. Kita sembahyang rapat, sembahyang jemaah. Kita boleh main masjid. Insya-Allah kita boleh balik. Macam tak mau balik kampung lah. Kau sini kampung dah. Kau patut lah pun macam lambat semua lah. Tak boleh kampung. Tak apa lah, tak mau balik tak pun, tak mau balik tak apa, duduk sini lah. Yang penting kemeriahan tu akan kita rasa tahun ni. Jadi sebab tu lah tuan-tuan, Ramadan kali ni, walaupun Ramadan tu dia bagi kita biasa, tetapi benda yang Allah datangkan tu pengisiannya cukup luar biasa. Sebab itulah para ulama, tuan-tuan dan sahabat rahimahullah sekalian, mereka nak menimbulkan rasa roh ni bagaimana tuan-tuan, kita kena faham dulu tentang Ramadan. Ya,
Kalau lah anak kita tanya, Pak, apa tu Ramadan? Mak, apa tu Ramadan? Apa rasa jawapan kita yang terbaik kita nak bagi? Soalan subjektif. Mak, apa tu Ramadan? Kita nak jawab. Bulan puasa. Lagi? Mayang tarawih. Lagi? Lailatul Qadar. Lagi? Saja kita refresh sikit lah. Nak masuk Ramadan takkan tak tahu apa nak. Ya, aku main jejok ni. Soalan subjektif. Jawapan tu banyak. Tapi kadang-kadang bila kita ditanya begitu, blur Ustaz. Kelam. Sudah ya Allah. Apa itu Ramadan? More. Juga nak makannya. Sahur. Sebab tak ada penisian dalam bulan lain, hanya ada pada bulan Ramadan. Itu istimewa kan. Yang mungkin daripada anugerah Allah dan kedua daripada nikmat Allah kan. Yang pada kita contoh kat anak kita. Ya. Tapi sedarkah tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahimahullah sekalian, masih banyak ruang-ruang yang ada dalam Ramadan kita tak selongkar, kita tak bongkar dan kita tak cerita dekat anak-anak kita. Sampai generasi kita tak rasa Ramadan dah lagi dalam hidup kita. Sebab tu Ramadan kita biar macam mainlah macam biasa, baliklah macam biasa. Ibarat Ramadan ini tetamu yang biasa bagi kita. Main lah. Betul balik? Okey, bye-bye. Itu je. Sepatutnya nak sambut Ramadan, kita kena bersedia dengan hiasan-hiasan yang terbaik untuk dia berada dalam kehidupan kita tiap-tiap masa. Selama 29-30 hari itu, biar kita bersama dengan Ramadan. Baik. Kalau anak kita tanya Ramadan, kita boleh jawab dengan baik, terbaik. Kalau dia tanya kita apa maksud Ramadan, apa jawapan kita? Panas. Lagi? Itu je. Daripada mengaji dia 1 sampai lah ni. Dan ya Pak Karim. Kadang-kadang dia nama Pak Karim. Oh, minta maaf kena ada nama Pak Karim tadi kan. Tak nak kena. Baik. Kalau lah kita faham dari sudut bahasa, betul. Maksudnya panas. Dalam bahasa Arab kan, Ramadan maksudnya asyadul har. Ataupun panas yang bersangatan. Dia panas bukan panas macam ni, panas sangat. Ya. Tapi dari sudut istilah, dia memberikan maksud seolah-olah dibakar dosa-dosa kita. Dalam tafsiran para ulama, Allah menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Setiap kita. Sebab itulah tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, sejahil-jahil kita, seburuk-buruk perangai kita, seteruk-teruk kita di muka bumi, duduk dalam bulan Ramadan, puasa, Allah janji masuk syurga. Allah janji masuk syurga. Betapa rahmannya Allah, betapa rahimnya Allah, betapa kasihnya Allah, betapa sayangnya Allah dekat kita. Tak rasa istimewa ke kita? Kita dengan Allah dia tahu betapa buruknya perangai aku, betapa jahatnya aku, betapa celupaknya mulut aku kan. Betapa akhlak aku ni Allah, siapa nak kenal aku ni memang teruk lah. Tapi masuk Ramadan, aku pun bersama dengan orang lain yang puasa. Itu janji Allah. Ini keistimewaan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena cerita juga tentang Ramadan. Ramadan bulan yang menceritakan tentang perihal memperkukuhkan dan memperkuatkan ruh seorang namanya seorang Muslim. Tengok Nabi membina kekuatan dalam bulan Ramadan. Para sahabat bersama dengan Nabi membina kekuatan ruh dalam bulan Ramadan. Bahkan bila berlaku perang, menangnya Islam kerana dengan nilai sebuah puasa bagi seorang Muslim. Maksudnya tak menjadi satu penghalang. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, ini satu info. Mungkinlah tuan-tuan pernah tahu, mungkin tuan-tuan tak pernah tahu. Tak apa. Ramadan ini nama ataupun satu nama daripada bulan Islam yang tercatat dalam Al-Quran. Apa lagi nama bulan Islam yang tercatat dalam Al-Quran? Masa macam semua orang ada lagi kan? Kau tak lagi lah? Ada lagi. Tanya soalan kedua pula dah macam Nabi ni. Ya Allah. Dah. Tak apa. Nanti balik bulan kaji lah. Syaban. Ada Syaban? Ada? Ada eh? Ada. Di mana pakai? Apa lagi nama bulan lain? Rejab. Lagi? Ada? Safar ada. Tuan-tuan, sahabat rahimahullah, maksud saya ialah bila kita dengar, saya tanya ni nak menggambarkan bahawa nama-nama bulan Islam ni Allah dah letakkan di Lauh Mahfuz dalam khazanah Allah sebelum turun sampai ke kita hari ini.
Baik, soalan saya, siapa pula di kalangan manusia yang meletakkan nama-nama bulan-bulan Islam ini? Sayyidina Umar Al-Khattab. Terus tuan tu jawab Sayyidina Umar. Tuan-tuan setuju? 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 Setuju. Salah lah kau. Tak apa teka je Ustaz. Ya, tak apa teka. Sayyidina Umar meletakkan tarikh permulaan Hijri, tapi bukan dia yang meletakkan nama bulan-bulan Islam. Betul tak? Betul tak? Saya tanya balik macam confuse dia. Ya, apabila dapat satu surat daripada seorang sahabat yang merupakan gubernur daripada luar, menyatakan tarikh yang menyatakan hari yang tidak bertarikh, macam itulah. So confused. Jadi Umar lah bincang dengan para sahabat bagaimana nak menentukan permulaan hijrah. Tapi ketika itu sudah ada pada bulan-bulannya. Nama bulan tu dah ada. Sebab tu saya tanya tadi, siapa yang meletakkan nama bulan-bulan Islam? Yang dalam Quran Allah dah letak di Lauh Mahfuz nama-nama tu. Maksudnya ada yang di kalangan manusia yang mengeluarkan dan meletakkan sebagai satu rujukan bagi seluruh manusia. Siapa dia tuan-tuan? Datuk kepada Nabi SAW, generasi yang ke-6 dan ke-7. Ya? Siapa dia? Tanya pula lah. Tadi tanya tak jawab, tanya pula lagi tak ada jawab. Saya bagi clue tu. Datuk Nabi yang ke-6. Jadi dunia Allah. Kan ada panggilan hayat Ustaz YouTube, Haji Google. Nabi Ibrahim tak lagi tadi. Okey, kita mulakan sikit sejarah Nabi boleh? Turunan Nabi. Nabi kita mula dengan Nabi Muhammad SAW bin makan dah begini. Kami bila ni? Dua puluh kan? Saya main 3-4 kali ni. Tak ada lagi, tak tunai hajat lagi ni. InsyaAllah. Next. Okey. Nabi kita Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Ghalib bin Ghalib dengar Juga Ghalib sampai Adnan muttafaq, disepakati oleh para ulama. Adnan sampai Nabi Allah Ibrahim ada sikit khilaf lagi. Pendapat para ulama pengkaji saja, tapi Nabi telah mengukuhkan dengan hadisnya bahawa Nabi sampai keturunan kepada Nabi Allah Ibrahim. Bila Nabi Allah Ibrahim, keturunan itu sampai betul kepada Nabi Allah Adam. Jadi maksudnya Nabi kita silsilahnya memang tak putus dengan Nabi Ibrahim dan sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Siapa? Tok Nabi yang kenal tadi. La, bagilah nama mereka tak ingat pula. La ilaha illallah. Kita punya tunjuk. Pakai tu kata kali ingat. La ilaha illallah. Gurau je. Dia kena tahu buat magic kan. Dia tunjuk kita lupa. Apa benda tadi dia lupa. Macam tu. Okey, tak apa. Ya. Iaitu Ka'ab ibn Murrah bin Ka'ab. Ya, nama Tok Nabi yang meletakkan nama bulan-bulan Islam. Ni info lah. Tuan-tuan boleh cari dalam kitab-kitab sirah. Dalam sejarah Islam pun ada dicatatkan juga berkenaan dengan siapa yang meletakkan nama bulan-bulan Islam. Itu Murrah bin Ka'ab. Ya. Baik, ni nama yang meletakkan nama bulan-bulan Islam. Ini info. Boleh kita cerita kat generasi kita bahawa Nabi SAW bukan calang-calang keturunan. Tok Nabi itu kan di antara pembesar-pembesar Mekah satu ketika dahulu. Sebab itulah Nabi itu di antara orang yang memang dihormati. Cuma bila sebab tauhid, Nabi itu disisihkan dan dipulangkan. Sedangkan mereka daripada keturunan yang baik-baik, yang jujur, yang tak pernah menyeleweng, yang tak pernah menyembah selain daripada, yang tak pernah menyembah berhala, kan? Mereka dianggap sebagai penyembah kepada Dinul Hanif, agama yang suci. Mereka tak sembah berhala, mereka tak sembah apa-apa. Tapi pengakuan mereka tetap bersama dengan kehidupan yang namanya syumul, kesempurnaan.
Tak ada namanya Tuhan berhala pada keturunan Nabi Allah Muhammad SAW. Baik, kita masuk cerita kita. Tadi saya bawa buka tu nak bagi perasaan kita tentang Ramadan ini menariknya sebab dia ada kisah-kisah yang tersembunyi. Pun begitu tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, apa persiapan kita menjelang Ramadan? 8.30 lah, baru nak masuk tajuk. Jadi dia mula kono tu kan. Baik, kita masuk tajuk. Apakah persiapan akhir kita menjelang berapa hari jadi? Kan? Kalau lah kita kata kita dah buat persiapan, sebagai contoh lah kan, ni akan berlaku ni tak lama lagi kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nabi. Cerai out. Cerai. Cerai ke? Dah buat tak semangat ni, tak semangat. Dia tak main. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nabi. Ada sikit. Nah, boleh main. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhana malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut. Tak buat siapa lagi kan? Dia pun tak mula kawat lagi. Jangan sambung. Dia ramai kan? Apa tu? Dia wirid awal ni, Allah kan? Dia pun tak saja je. Kenapa tuan-tuan? Nampak tak? Bila kita sebut dengan perkataan-perkataan yang membesarkan Allah, kan? Perkataan memuji tu, kita rasa pula, kan? Kita secara automatik terus jadi campur kan? Kan? Padahal kita pun mengantuk, padahal kita pun diam, kan? Tapi bila Allahumma salli ala Muhammad sallallahu sallam alaih, kan? Sini sebut apa? Bersama. Lepas tadi buat macam kamu kita ada bertiga, dapat ada pahaman lain. Pahaman lain saya nak dapatkan kemudian. Baik, sahabat-sahabat rahimahullah. Okey, apakah persiapan yang perlu kita buat? Disebut oleh para ulama, perkara asas ialah tajdidun niyah. Perbaiki niat. Walaupun perkara ni nampak basic tuan-tuan, ya. Sama saya juga. Kita nak mula namanya ibadat dengan ibadat, beza banyak dalam niat. Benda yang biasa dengan benda yang luar biasa, yang namanya nilai ganjaran pahala adalah ibadat tu dengan niat. Mak tu nak main masjid, bismillah, niat nak main masjid, kan? Lain kalau nak pergi restoran, tiba-tiba termain masjid, tak apa, kalau buka dia bawa juga sampai sini. Maksudnya niat tu mengukuhkan benda yang kita nak buat. Bukan senang tuan-tuan benda niat ni. Sebab itulah Sufyan As-Sawri, seorang ahli sufi, salafus soleh, orang yang baik, dia pernah menyatakan bahawa dalam banyak-banyak rawatan yang aku lalui, rawatan yang paling suka bagi aku adalah rawatan hati. Kita pun sendiri tahu, hati kita susah nak dikontrol. Walaupun benda lain kita boleh kontrol, bab makan boleh kontrol, bab lain boleh kontrol, tapi hati ni kita tak boleh nak kontrol. Nak mengikat hati itu susah. Sebab itulah tuan-tuan dan sahabat rahimahkumullah sekalian, para ulama sebut macam mana nak mengikat hati ni ada beberapa perkara. Nanti kita akan masuk bab lain. Cuma sekali, perkara paling asas adalah niat. Niat ni bukan hanya sekarang macam kita orang Melayu, dia bila nak puasa hari dia niat nawaitu sama qadir an ada itu niat puasa. Niat disebut di sini ialah kita kena ada niat untuk dapatkan Ramadan, ada niat untuk kita isi dalam bulan Ramadan, ada niat untuk qiyam Ramadan, ada niat untuk kita membangunkan pada hari-hari siang dan malam Ramadan, niat untuk kita buat kebaikan dalam bulan Ramadan, niat. Sebab niat puasa lain. Niat puasa tu macam biasa lah kan. Tapi selalu dia orang tanya nanti, Ustaz, saya bangun dah sahur, saya gorengkan termenung, saya masak sardin, saya bagi jamu suami saya, anak-anak saya makan sahur, semua pakat makan. Lepas sahur tu, dalam menjelang 2-3 minit, orang azan. Kami pun siap-siap sembahyang. Lepas pakat sembahyang subuh berjamaah dekat rumah tu, anak pun masuk bilik, suami pun pergi mana tak tahu, saya pun ambil Quran. Time saya nak baca Quran tu, pun saya terfikir, ya Allah, lupa nak niat. Soh tak puasa saya. Nanti tengok ada soalan. Dia undang balik. Soalan spot. Soalan ulang kaji memang selalu akan tanya. Orang macam ni lepas tak puasa ni? Kita pun boleh jawab. Tapi bila jadi kat kita, aku rasa macam sebab kita confuse. Sebab tu tuan-tuan azab rahimahullah, dia tak sedar bahawa niat tu bukan hanya sekadar lafaz, kan? InsyaAllah kita pergi dalam insyaAllah. Terus kalau bagi dalam insyaAllah pukul 10.30 tahu dia. Kalau terus tak gitu lah 9 ni tahu dia. Baik, tuan-tuan dan sahabat Nabi dengan azan jawab. Baik, tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, baik, asasnya ialah niat. Sebab tu dalam Quran Allah sebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Padahal kami tak suruh mereka buat apa pun melainkan
untuk liya'budullah, sembah Allah, beribadat kepada Allah, mukhlisin dalam din, untuk mencapai puncak dalam ibadat, ikhlas. Sebab tu saya nak tanya kepada tuan-tuan semua dalam jadi saya juga kadang-kadang kita kena tanya. Tuan-tuan main masjid mayak malam ni sebab apa? Mayang maghrib tadilah, ayam baru nak bayang ni, tak lagi bayang isyak. Tuan-tuan main masjid, surau kita ni sebab apa? Susah tau. Saya kata soalan saat dia tinggi semua pula. Padahal ada jawapan tu. A, sebab kawan dia jawab. B, sebab penceramah malam ni Ustaz Nabil. C, tak ada apa nak buat. D, tak larat dengar bini dia tiap ngomong. Contoh. Kau ada satu. E, lain-lain. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, sedar atau tidak, sebenarnya itulah dia yang Allah nak jentik hati kita. Sebab nak buat baik bukan benda mudah. Nak main masjid ni mudah. Walaupun rumah sebelah kita kan, benar mudah nak main. Wah, kalau namanya bukan kerana dengan seruan Allah dan keikhlasan tu, susah nak main walaupun dekat. Tambah dah jauh, dia akan buat alasan kan. Sebab itulah kadang-kadang kita tak sedar dalam keadaan kita main ibadat ni, terselip di sana nilai keikhlasan. Walaupun kita tak sedar, ikhlas tu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan apa yang kita buat. Apa yang kita buat. Ya, mudah-mudahan kita yang main ni bukan kerana nak dapat pujian manusia, bukan kerana sebab tu saya kata tuan-tuan ni paling terbaik berbanding saya. Saya ni main sebab dijemput sebagai penceramah. Kalau tak sampai sini tak penceramah, saya tak main tuan-tuan. Tidak. Kalau tuan-tuan, kalau saya tak sampai sini, tuan-tuan sampai tak? Sampai. Saya ni kalau tak pergi ceramah, saya sampai tak? Tak sampai. Takkan duk bani nak main sini, woi. Sejam pun nak lalu dengan jam tadi ni kan. Tak main, baik dekat surau kita ni contoh. Kan? Sebab tu tunjukkan keikhlasan itu dengan cara yang kita amalkan. Mudah-mudahan ya, bila kita buat satu benda yang namanya ibadat, kemuncaknya kita akan dapat keikhlasan. Kedua tuan-tuan, sahabat rahimahullah sekalian, seperti kata seorang ulama Syria, Syekh Hasan Habanakah dalam kitab dia Isti'dad di Ramadan. Ya, dia sebut bahawa di antara perkara yang perlu kita buat, ya, antaranya ialah tahsin qiraatul Quran, perelok bacaan Quran. Kenapa para ulama lain juga tak kata qiraatul Quran? Ada yang sebut tentang qiraatul Quran, tapi rata-rata menyebut tentang tahsin qiraatul Quran. Menarik perhatian saya untuk saya ulas pada malam ini. Kenapa disebut mempercantikkan bacaan Quran, memperelokkan bacaan Quran? Sebab bulan Ramadan, ya, bulan yang akan kita jadikan Quran sebagai teman. Allah sebut dalam Quran, rupanya bulan itu akan menjadi didikan pada kita sebab kita rajin dengar Quran. Kita tak baca pun, dengar tak Quran? Masjid pasang Quran. Betul? Masuk kereta, buka radio kan? Tak kisahlah, era lah, Hot FM, panas kan? Panas-panas pun Quran juga. Kan, sinar ke suria ke, ada tersilip satu dua ayat Quran pun ada dengar betul? Dalam bulan Ramadan lah. Bulan lain, sama-sama naiknya. Dan bila kau hadir dalam kan lupa dah Allah Ta'ala waktu tu kan, jam pun jam lah ajak lah. Sebab saya tengok ada satu kereta tu, dia punya seronok tepuk dengan, dia kata tepuk apa stereo. Pokoknya dia dengar radio lah, tengah show. Tak apalah stereo dia, yang penting jangan bawa kereta baik-baik. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, nampak tak? Pokoknya Allah nak didik kita bulan Ramadan ni kita akan dekat dengan Quran. Tetapi kata Syekh Hasan Habanakah, sebelum masuk Ramadan kita kena percantikkan bacaan Al-Quran. Sebab jangan fikir bulan Ramadan baru kita nak baca, tapi bulan Ramadan adalah bulan untuk kita terus mentadabbur Quran dan menghiasinya dengan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Sebagai contoh, kalau kita tengok nanti surau kita, mana-mana masjid akan buat tadarus Quran, kelompok-kelompok kecil, 7-8 orang akan duduk dalam kumpulan tu, diketuai oleh seorang nakib, seorang ustaz, seorang yang lebih baik bacaannya, dia akan jadi kepala, dia akan turun tengok. Makin bayangkan tuan-tuan, ni pengalaman kita semua. Apabila daripada 7-8 orang ni, mungkin 5 orang bacaannya pada kadar yang baik, 2 orang seorang bacaannya kurang baik. Macam mana perasaan orang yang bacaannya baik dengan bacaan orang yang kurang baik? Nescaya orang yang baca dengan kadar yang baik ni, dia baca satu safhah tu mungkin ambil masa tak sampai setengah jam. Tapi orang yang baca satu surah, mungkin satu safhah tu mungkin satu, kalau makrah mungkin panjang, satu safhah tu mungkinlah ambil masa dekat setengah jam. Duk tak
tak. Aduh tak apa tak boleh tak tak dia dah. Tak lepas lagi tak. Orang lain tu, aduh, tengah malam tu berat lagi. Nampak tak? Dia akan mengganggu emosi orang lain. Betul, bacaan Quran ni Allah puji, Nabi puji. Yang Nabi sebut, barang siapa yang baca Quran dalam keadaan yang baik, dia bersama dengan Allah dengan malaikat. Sebab bacaan dia dipuji. Tapi orang yang baca yang tak tu, dalam hadis tu dia tak, maksudnya dia baca dalam keadaan tersakut-sakut. Rasulullah puji juga, Rasulullah bagi motivasi. Rasulullah kata apa? Dia akan dapat 2 ganjaran pahala. Satu, sebab dia baca. Kedua, pahala dia berusaha untuk baca. Tapi jangan berusaha untuk baca tu baru nak mula baca. Ya, biar kita guna sekarang. Tempoh ada 2-3 hari lagi ni kan. Hari ni hari Senin, hari Senayan. Kampung saya lah panggil Senayan, bukan Sendayan. Oh, Selasa dah. Tu lah Penin. Balik Johor kata tahu dia hari Penin dengan mufti tiga sama. Bukan mufti buat saya Penin dah. Saya lah yang Penin. Mufti tak Penin. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ambil pulang Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Tak pernah ni. 3 hari je. Contohlah, carilah satu masa, ambillah surah, ustaz dengar saya ajak. Tasbih lah satu ayat. Kalau dia kata okey bagus, dia baca. Kalau kita pandai baca sekalipun, cuba ambil surah yang jarang kita baca. Antara surah cabaran bagi qari-qari'ah. Ni kita bulan 6 ni kita akan buat tilawah Quran tuan-tuan, peringkat kebangsaan. Mak tu saya duduk di Johor tu pergi meeting sebab tilawah Quran nanti akan berlangsung di Johor. InsyaAllah pada 13 sampai 18 hari ni. 12 ke 17 ke 13, lepas kan tak ingat saya. Daripada hari Ahad, Isnin tu sampai ke hari Jumaat, kita akan buat di Johor kebangsaan. Baik. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, bila tengok kita baca Quran, siapa pun kita, bila kita mula baca, dia akan sangkut. Tambah-tambah pula bila surah tu mencabar. Antara surah cabaran bagi seorang qari adalah surah Yusuf. Okay? Surah Yusuf. Saya yang bukan kita nak puji diri kita, kita boleh baca. Bila Tuhan kata ahsan tak? Oh, kita boleh kata, oh, boleh baca. Orang kita pun baca surah Yusuf sangkut. Sebab kita tak biasa baca. Tapi sebab itulah bila nama taksir qiraatul Quran, kita percantikkan bacaan Quran, kita ulang-ulang bacaan. Jangan duk tabat dia pada pagi sampai petang. Duk tabat dia dah sudah. Tambah-tambah al-ikhlas tu je. Dah ubah sikitlah. Nah, bagi ada cantik sikit. Baik, tu berkenaan dengan taksir qiraatul Quran. Tuan, Quran ni jangan main-main. Kalau orang tak biasa baca, tak gagap-gagap tu. Saya teringat dulu masa zaman saya kecil-kecil dulu, masa sekolah rendah, masa sekolah menengah. Ustaz tu bagi tahu tentang satu kisah. Bila anak muda ni nak kahwin, Tok Kadi akan test dia baca Quran. Dari dah lah, Tok Kadi tak test lah. Tok Kadi terus shake hand sebab Nabi masa pengantin ramai lagi. Tidak lambat dia dapat job. Cepat sikit. Mak orang pergi Tok Kadi tak aku je. Tak ada lah, Tok Kadi pun dia tengok juga. Ya? Baik, dia kata macam ni. Bila tengok budak ni buat, sebab kalau kita nak tahu orang tu pandai baca Quran ataupun pandai baca Quran ataupun dia biasa baca Quran, test paling mudahnya ialah kamu baca satu surah. Sebagai contoh, baca surah Luqman. Dia akan ambil Quran, selok Quran. Selok. Import, selok. Orang tu mungkin dia tak tahu macam mana kaedah nak tengok Quran. Tambah oleh tu, pusing Quran. Tu memang ikut. Rasa macam tulisan Arab dah. Pusing. Memang pusing, memang kalau tak pusing ni. Kan? Orang yang bisa baca Quran, kan? Walaupun kita taklah pandai sangat dalam Quran. Bila nak baca Quran, okey, surah apa malam ni kita nak baca surah tu Sajadah. Contoh. Apa yang akan kita buat? Kita akan buka di muka surat belakang saja. Sebab di situlah ada lampiran nama-nama surah dan muka surat pada setiap surah tu. Okey. Saya cuba kita tengok 415 Yasin 440. Contoh. Bila kita tengok 440 barulah saya nak muka surat sekian. Macam saya jadi penunggu untuk pegawai awal Islam, kita nak penunggu kita baca surah, tengok kemudian saya nak. Kita nampak macam Hafiz dah. Hafiz, saya nak setengah jam, tak jumpa saya nak. Saya tak macam ni, belakang ni, tengok. Oh, macam tu Ustaz dah. Aku dah kata nak jadi pegawai awal Islam. Contoh. Ya. Bila tadi ni suruh, okey, baca surah Ibrahim. Surah Ibrahim, boleh. Nah, kita buka. Kita sudah tak nampak tulisan itu. Surah Ibrahim ada 3 huruf. Alif,
lam, ra. Orang yang tak biasa baca, jangan-jangan tengok Quran, duk tengok tentang lain. Bila dia baca Quran, bunyi apa tak? Ular terpuk dalam kepala. Nanti baca tak? Tak, saya masa mengaji tu dia satu, dia dua, alif lam ra ni ular. Baca satu surah, surah Ar-Ra'd. Alif lam mim ra. Dia baca Al-Mari. Kena buat kena kali lagi. Nama kami tu cerita tu saya dulu lah, dia melawak lah kot. Tapi nak sebut pada tuan-tuan, kita yang tak biasa jumpa atau kalimah huruf-huruf ataupun simbol-simbol dalam Quran membuatkan kita rasa bersalah nak baca. Tambah-tambah kalau tu imam, kan? Kita dia lah. Lepas tu jangan kalau jadi tu imam kan, kita baca depan ni ada jumpa simbol-simbol yang jarang jumpa kan? Simbol 4 segi, simbol titik 3. Nak buat macam mana kan? Dia jumpa sad lam ya, dia jumpa huruf jim, dia jumpa huruf kan, huruf sin tu kan, mim jumpa lalu. Ni jumpa simbol 4 segi ni tu, 3 titik kan, garis bawah kan. Nak buat macam ni tak susah, tak apa, belajar. Berarti tuan-tuan, Quran ni kena kita baca, buat persiapan. Bahkan dalam satu hadis juga disebut bahawa kana Jibril alaihi salam ya'rudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam jumpa Nabi dalam bulan Ramadan setahun sekali untuk bertadarus bersama dengan Nabi. Dan disebut juga bahawa Jibril akan jumpa dengan Nabi tadarus selama 2 kali pada tahun yang disebut tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malulah kalau kita nak tengok Quran pun rasa ngantuk, letih, sedang Nabi bertadarus bersama dengan Jibril. Ya Ustaz, saya akan baca Ustaz, insya-Allah malam pertama tarawih tu kan, saya akan baca surah Al-Baqarah. InsyaAllah satu hari satu juzuk. Ya, tu orang macam saya. Mula dia pertama, masuk hari pertama satu juzuk, selesai. Masuk hari kedua juzuk kedua, settle. Masuk hari ketiga juzuk ketiga, settle. Masuk hari keempat 3 suku, takut kan, lekat mutabak baju akhirat. Masuk hari kelima 3,5, tak boleh pergi buat, takut lagi kan. Nasi ayam kadak tu, nasi ayam tu macam-macam. Bila orang lain dah nak habis, kita tumpah khatam ni. Sebab kita tak ada khatam, tuan-tuan, jangan bekerja dengan khatam. Yang penting baca Quran. Sebab tu setiap masa bacalah Quran. Dapat 5 ayat, 5 ayat lah. Setidak-tidaknya kita membaca Quran dalam bulan Ramadan. Dan bacaan kita biarlah dalam keadaan yang baik. Itu yang kedua disebut oleh Syekh Hasan Amalakah. Yang ketiga, tuan-tuan dan sahabat rahimahullah sekalian, disebut bahawa talabud du'a minal walidain, minta doa daripada mak ayah. Adapun para ulama lain menyebut tentang aktsirud du'a ila Allah, perbanyakkan doa kepada Allah. Ni nak menjelang Ramadan dan berada pada bulan Ramadan. Terutama kita yang masih ada mak ayah, telefon cakap minta maaf makna dengan tunggu raya. Kita ada tunggu raya kan, sebab dia nak buat permohonan maaf secara bukan. Dia kumpul sekali semua hari pertama tu kan, jumpa ya, selamat raya, maaf ya. Jangan ingat dan minta maaf, takut orang yang kita nak minta maaf tu dia pergi dulu. Jadi kalau ada masalah ni, minta maaf sama mak ayah kita, minta doa mak ayah kita terhadap bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Baik, disebut juga berkenaan dengan yang sama, berkenaan dengan doa. Tengok ayat yang saya baca tadi, ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Cerita tentang turun Quran. Ayat yang seterusnya Allah sebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba aku tanya di mana aku, bagi tahu kepadanya aku dekat. Uji budak wa tadai idza da'an. Nescaya aku akan makbulkan doa apabila mereka minta. Apabila hamba-hamba aku minta. Minta, nampak tak tuan-tuan? Allah sebut kita minta, Allah makbul. Berarti ini adalah satu offer daripada Allah untuk kita. Allah minta, kita yang minta, Allah nak makbul. Tapi begitulah dia hakikat manusia. Ada peluang kita tak nak minta, tapi bila keadaan mendesak, baru kita minta dengan Tuhan yang satu. Sedang dalam masa yang sedang, kita lupa Allah Ta'ala. Sedang masa susah, barulah kita nampak penyelamat kita adalah Allah. Ambillah peluang. Ni, nak masuk Ramadan, banyakkan doa. Dan yang terakhir, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, disebut oleh para ulama juga berkenaan dengan kita nak buat persiapan. Ya, persiapannya apa tuan-tuan? Persiapannya adalah pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani ni maksudnya bukan hanya sekadar kita kata riyadhah saja, tapi ia adalah contoh main masjid. Kita dah mula puasa sunat sebelum ni. Jangan pula ni esok lusa ni hari Khamis nak puasa. Bagi orang yang tak pernah puasa sunat,
ataupun dia bukan kelaziman puasa Isnin Khamis tu nak buat Khamis ni, jatuh haram pada dia. Ya, para ulama utama dalam mazhab Syafi'i. Orang yang tak pernah puasa sunat, dia tak menjadikan satu adat dia dalam hidup dia Isnin Khamis tu, tiba-tiba lepas pada 15 Syaban tu dia nak puasa, tak boleh, jatuh haram. Sebab takut nanti bila dah puasa Syaban dah terkelepek dah, masuk awal Ramadan gagal. Sebab tu kita kena mula awal. Ya. Jadi kalau dah mula, alhamdulillah. Kalau tak mula, bukan tak boleh buat. Kalau boleh, jangan buat, takut nanti memudaratkan diri kita dan memudaratkan puasa dalam bulan Ramadan. Apa yang kita boleh buat? Ni, main masjid, banyakkan solat sunat, buatkan praktikal kita, bangun qiyam, bangun malam. Ya. Sebab walaupun kita kata dalam bulan Ramadan tu macam satu fuse, satu switch tekannya kita boleh buat. Ya, tapi mulalah sekarang untuk kita main masjid. Sebab secara tak langsung saya suka macam hari tu dekat masjid Shah Alam, tengah-tengah kuliah ni, yang duduk depan saya ni budak-budak muda dengan anak-anak kecil. Duduk depan saya keliling. Sebab kita ni tak ada anak muda, tak ada budak-budak kecil kan. Semua bakal jenazah belakang kan. Saya pun sama lah, bukan nak kata orang tu ada, saya pun sama juga pakai jenazah, kita semua pakai jenazah kan. Tapi di mana-mana pun sama lah kita ni. Tempat paling terbaik dalam masjid kita apa mana tuan? Ashabul dinding wa ashabul tiang. Waktu dia tak payah lah, tapi ustaz ni tak ada lah. Senang nak ada. Dia cari tiang, dia cari dinding. Tapi tu pula dalam lari ada kursi tu. Sini tak ada lah. Ada. Kursi jauh. Macam tu. Saya pergi ke satu masjid. Pakcik tu dia macam tu. Saya kata relax tu makcik tau. Oi, saya duduk kursi orang sedap tu, saya tak duduk macam tu. Kalau saya duduk macam tu, saya terendam je. Dia gilok dia kata, Ustaz, kalau tak saya mengantuk Ustaz. Tak apa. Nasib baik pakcik sebut pakcik mengantuk. Pakcik boleh buat bila pakcik happy pakcik. Yang penting duduk dalam majlis ilmu. Betul lah, sahabat rahimahullah sekalian. Baik, kemuncak yang terakhir disebut tadi ialah berkenaan dengan persiapan rohani, persiapan jasmani. Maka persiapan paling penting ialah kita nak kena gerakkan tubuh badan kita agar lebih ringan untuk melakukan amal ibadat. Kita mahu buat masjid ni di antara satu rawatan. Kita main. Jadi kita akan jadi satu benda keseronokan main ke masjid. Kan? Saya nak sebut pada tuan-tuan, di muka bumi ni tempat paling mulia kat mana? Tempat paling banyak orang sujud, masjid surau lah. Tempat paling mulia. Sebab tu kita sekali tahu kita ni tak mulia. Kita ni banyak jahat, banyak dosa. Main masjid je, main surau je. Allah muliakan kita pada dengan masjid. Main. Ada tak orang akan pergi ni asyik-asyik pergi masjid dah. Kotlah kecil-kecil main masjid kan. Bini kita kata, abang tiap mana pergi masjid tak pergi pasar malam, pergi pasar malam pula. Ada? Tak ada. Kalau kita pergi pasar malam, asalnya pindah itu kan pergi malam. Dia terbalik. Nampak tak? Di masjid orang tak kata sebab orang tahu tempat baik. Ya? Sebab tu main masjid, main surau, tempat yang baik. Ini di antara praktikal dan juga urusan kita untuk memperkemaskan persediaan kita menjelang Ramadan. Baik, ada 4 benda yang saya tinggalkan kepada tuan-tuan. Bagi hadirin hadirat yang baru sampai, mungkin kita boleh menelaah secara ringkas. Pertama, betulkan niat. tajdidun niat, perbaiki, perkemas niat. Yang kedua, Banyak tahsin Al-Quran. qiraatil Quran. Baca Quran, mula dah baca, mencantikkan dia. Tiga, Banyak berdoa. minta doa mak ayah, banyakkan doa. Yang keempat, Pembinaan jasmani. ya, untuk jasmani, tubuh badan kita bagi sihat, datang masjid, buat qiyam, ya, rajin buat benda-benda yang sunat yang lain agar kita rasa tak malas. Sebab bila menjelang saja Ramadan, betul, roh malam pertama tu kita rasa macam kita dah kuat, tapi bila masuk separuh Ramadan, di situlah nak tengok stamina kita sejauh mana kita boleh pergi pada penghujungnya. Mudah-mudahan tahun ni kita berjaya mengimarahkan surau kita sampai ke malam ke-29 dan malam 30, insya-Allah taala, ya. Dan Allah bekalkan kepada kita kesihatan yang baik, dan Allah bagi kepada kita kelapangan untuk tidak diberikan halangan dan juga alasan, dan akhirnya kita tak mampu untuk mendirikan mana-mana tempat sekalipun dengan amal kebaikan di bulan Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan doakan untuk saya juga agar Allah beri kelebihan yang sama untuk kita dapat iaitu Lailatul Qadar, ya, insya-Allah taala. Doakan untuk saya sebab ni patutnya minggu ni patutnya saya pergi ke Tatarstan, satu wilayah sebawah pada Moskow di Rusia. Sepatutnya bawa peserta kita ke pertandingan tilawah Al-Quran negara sana. Tapi sebab ada satu isu kuasa di sana, mereka delay ke bulan 5. Nanti saya pergi bulan 5 lah ke sana.
terlantar tasan sebut terlihat-lihat. Tu pun bos saya bagi, Ustaz, saya balik tempat ni, betul okey ke ni? Saya kata ni dah arahan daripada kementerian luar, mesti okey. Dia kata cek dulu, saya telefon balik dengan MKM, dengan Kementerian Wilayah Tani Luar, Wisma Putra, tanya balik kawasan tu, daerah tu, wilayah tu yang selamat, ruang udara pun tak guna ruang udara yang bergolak tu. Memang nak pergi kan. Tu kata takdir, Allah tak tu. Nanti bulan 5 saya pergi. Doakan tu saya tuan-tuan, bukan sekadar nak pergi tu. Yang penting kita nak buat jalan dakwah ni. Mana-mana pun nak faham kan. Ni esok lusa ni macam esok, saya nak rest lah. Rest pun malam esok saya fly balik. Sebab lusa pagi ada program di Polek. Malam tu saya ada program untuk RTM. Dia akhir RTM, 1 bulan April. Sini patutnya saya terlibat untuk live malam tu. Baru perdana live. Dia kita nak buat macam nostalgia. Ada Datuk Hassan Ali, ada Dr. Ridwan T, ada orang lama-lama dengan orang baru. Sepatutnya saya compare baru. Tapi sebab saya dah RTM Langkawi booking, nak kena pergi Langkawi lah. Dia beli apa? Daim. Daim. Saja promo pergi ke. Betul-betul kat WP orang boleh cerita ke dah. Ada rezeki. Saya buat balik rezeki kan. Tapi tak tahu sempat kena nak buat balik sini kan. Pasal dalam perjalanan tu dia tercicak jatuh. Habis sebenarnya. Tak dan. Betul tak? Baik, apa-apa insyaAllah doakan untuk saya doakan untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat Ramadan pada tahun ini, insyaAllah. Doakan untuk saya juga, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita bersama-sama, insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jumpa lagi di masa yang ketiga. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.